ahli-ahli Dewan Senat yang saya muliakan, saya tak dapatlah menyokong GST walaupun ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Kerana dalam keadaan semasa ini amat sukar saya nak terima. Malangnya lah, Malaysia telah sampai ke suatu tahap di mana tiada lagi pilihan bagi kerajaan melainkan melaksanakan GST. Saya memang sedar bahawa banyak negara di Asia telah melaksanakan dasar GST supaya kedudukan kewangan negara dapat distabilkan dan kemakmuran negara terjamin serta kebajikan rakyat diambil kira. Bagi banyak negara yang melaksanakan GST ini merupakan pelampung lah yang dapat menyelamatkan negara daripada krisis kewangan. Dan jika wang yang diperolehi melalui GST dapat digunakan untuk kebajikan rakyat, maka masa depan negara terjamin. Tetapi untuk menentukan bahawa pelaksanaan GST dapat memanfaatkan rakyat dan juga negara, maka pelaksanaan GST itu harus dibuat dengan cara yang tidak membebankan rakyat. Maka oleh sebab itu saya ingin bertanyalah, adakah kerajaan telah buat analisa yang terperinci tentang apakah kesan GST atas orang ramai? Kerana GST akan menggantikan Sales and Service Tax. Dengan izin, GST merupakan suatu cukai yang amat komprehensif berbanding dengan SST. Bagi saya lah, sudah pasti pengenalan GST akan meningkatkan lagi kos, misalnya kos pembelian rumah. Batu bata yang digunakan pun akan dikenakan GST. Sama dengan simen yang digunakan. Dan ini akan menyebabkan ramai pembeli rumah meningkatkan lagi lah amaun pinjaman perumahan mereka. Hutang peribadi akan meningkat kerana lebih ramai lagi lah pekerja-pekerja akan bergantung kepada kad kredit untuk menampung belanjawan harian mereka. Hutang peribadi merupakan suatu masalah besar di Malaysia. Di samping itu, 80% warga Malaysia menerima gaji. Dan malangnya nilai wang ringgit negara ini menghadapi kemerosotan yang lebih jika banding dengan negara-negara lain yang mengamalkan GST juga, misalnya Singapura. Sebenarnya, sebaik sahaja GST dilaksanakan, semualah, tak kira mereka yang bekerja ataupun yang menganggur akan menanggung kesannya. Walaupun kerajaan cuba ada soalan bangun bahawa boleh jelaskan bangun. Ya, Muhammad menyebut tentang GST ini membebankan rakyat. Tapi saya nak tahu, apakah cukai yang tidak membebankan? Seperti juga kita nak bertanya, apakah obat yang tidak pahit? Jadi artinya GST sebagai satu cukai, sebagai satu sistem pencukaian adalah sesuatu, dengan izin, unnecessary evil yang tidak dapat dielakkan. Kalau kita nak menyebut beban, tidak ada yang tidak membebankan dalam hidup ini. Semuanya membebankan. Bertunang membebankan, beristeri membebankan, bersuami membebankan. Tetapi ini adalah beban-beban yang kadang-kadang membawa kebahagiaan. Jadi itu saya nak tahu, apa cukai yang tidak membebankan? Sama juga analoginya, apa obat yang tidak pahit? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya saya setuju lah, cukai semua bebankan. Tapi yang penting tu adakah dilaksanakan secara yang adil dan sesama. Jadi isunya bukan isu prinsipal. Isu Dia jawab, ya, saya jawab. Banyak lagi yang saya nak. Okay, give me time. Okay, misalnya lah, katalah kalau harga petrol dikenakan GST, sudah pastilah ini akan mempunyai kesan terhadap harga barang-barang yang lain. Di samping itu, kos perubatan jika dikenakan GST, charge yang dikenakan oleh doktor, charge yang dikenakan oleh hospital, semua ini pun akan menjadi satu beban. Okey, Umar, ada tanya lagi? Sudah jawab tadi. Okey. Ini sebenarnya apa yang dibantah oleh Yang Berhormat itu sudah dikemukakan oleh rakan-rakan
Jangan duduk dulu. penyokong rang undang-undang ini. Memang kita menyedari pelbagai masalah yang akan kita hadapi dalam pelaksanaannya. Jadi isunya di sini bukan menentang soal prinsip. Isunya ialah bagaimana memperhalusi, mengemaskinikan dan memastikan dan supaya pelaksanaannya berkesan dan efektif. Jadi itu yang saya rasa patut sebagai pembangkang yang bertanggungjawab patut dikemukakan. Pada prinsip tidak dapat dinafikan ini adalah sesuatu yang mesti. Tetapi pada pelaksanaannya memang kita menyadari pelbagai perkara yang akan kita hadapi. Dan ini telah ditimbulkan oleh rekan-rekan penyokong rang undang-undang ini. Terima kasihlah. Itu sebabnya saya minta bahawa berilah peluang saya untuk buat penyampaian saya. Kalau tidak macam mana Sudah saya ya, jawab? Pak. Sudah ya, Pak. Silakan. Tan Sri Yang di-Pertuan, walaupun saya tidak setuju keputusan untuk melaksanakan GST, kerana sudah pastilah negara ini tak ada pilihan yang lain. Tetapi kalau GST diperkenalkan, maka beberapa perkara harus diambil kira oleh kerajaan. Inilah yang saya nak sampaikan. Yang pertama, gejala rasuah yang telah sampai ke tahap yang kritikal haruslah dibendung. Dasar-dasar serta amalan-amalan yang menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat jelata, haruslah diberhentikan dengan serta-merta. Apa yang ni? Misalnya monopoli-monopoli yang dipegang oleh individu-individu tertentu haruslah dihentikan, seperti monopoli gula, beras dan lain-lain. Kerajaan mestilah tulus dan bertanggungjawab terhadap rakyat. Oleh sebab itu, maka tender-tender untuk projek-projek mestilah dibuat secara tulus dan terbuka dan bukanlah diserahkan kepada kroni-kroni tertentu. Pembaziran, projek-projek mega yang tidak menguntungkan dan belanjawan yang tidak diurus dengan cekap harus juga diberhentikan. Misalnya laporan audit telah menjelaskan betapa teruknya kebocoran kewangan serta pembaziran yang sedang berlaku pada tiap-tiap tahun. Laporan audit ini dikemukakan ke Parlimen. Tapi dia akan apa yang diambil? Dan kita nak kenakan GST. Bagi saya, Tan Sri Yang di-Pertuan, rakyat rela dan mampu menerima GST. Jika tujuan GST itu seperti apa yang telah disampaikan oleh kerajaan, iaitu pengenalan GST adalah untuk kepentingan rakyat. Tetapi keikhlasan kerajaan hanya dapat diterima jika kerajaan bertindak bersungguh-sungguh untuk membendung gejala rasuah, menghentikan kronisme, hapuskan monopoli-monopoli yang sedia ada serta hentikan pembocoran dan pembaziran wang yang berleluasa yang telah merugikan rakyat dan negara. Jika tiada sebarang perubahan dikesan setelah GST diperkenalkan, maka sudah jelaslah bahawa GST sebenarnya bertujuan untuk menentukan lebih banyak wang lagi dapat diperolehi oleh pemerintah untuk digunakan sewenang-wenang tanpa mengambil kira kepentingan rakyat atau negara. Jika inilah apa yang akan jadi, maka GST hanya melambatkan sedikit saja perjalanan negara ini ke ambang keruntuhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Firdaus